Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Terjemahan dan huraian kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, Babul Ikhlas, yakni bab berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas adalah amalan hati. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa ikhlas ini adalah pekerjaan hati. Duduknya ikhlas itu adalah di dalam hati, bukan pada luaran seseorang manusia. Ikhlas tidak pada percakapan, ikhlas bukan pada pendengaran, bukan pada penglihatan, bukan pada yang nampak. Ikhlas adalah tempatnya di dalam hati. Ikhlas adalah pekerjaan dan amalan hati. Maka hendaklah dimulakan apa-apa amalan itu dengan hati. Sebab itu orang kita kata berhati-hati. Bermaknanya itu adalah ikhlas. Ya, adalah ikhlas. Mulakan pekerjaan itu daripada hati. Jangan mulakan dengan yang nampak. Jangan mulakan dengan yang lain. Ia adalah, ikhlas adalah bermula daripada hati. Adalah salah bila kita memulakan sesuatu pekerjaan ataupun amalan tidak daripada hati. Ia adalah bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas membawa maksud beramal dengan niat semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bila kita kata ikhlas, tuan-tuan, maka ikhlas ni maknanya dia beramal dengan niat semata-mata nak cari keredaan Allah Ta'ala. Bukan kerana manusia, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana dunia, bukan kerana yang lain-lain. Ikhlas adalah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Apa yang Allah Ta'ala bagi, itulah yang akan dia dapat. Sama ada orang suka ke, sama ada orang benci marah ke, itu bukan masuk dalam ikhlas. Bila kita bahas kata ulama tentang ikhlas, kita buat adalah untuk mencari keredaan Allah, untuk yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa-apa pun yang kita dapat adalah terserah kepada Allah. Sama ada balasan di dunia maupun balasan di akhirat, itu adalah semua ketentuan Allah. Maka itu adalah bermula daripada ikhlas. Kalau sekiranya seseorang itu beramal kerana manusia, harapkan balasan manusia, semata-mata kerana manusia, ataupun harta benda, ataupun keduniaan, ataupun yang lainlah daripada Allah Ta'ala, maka dia tidak termasuk di dalam ikhlas. Ia terkeluar daripada ikhlas.
Ikhlas adalah semata-mata kerana Allah, mencari keredaan Allah, dan balasannya adalah daripada Allah. Sebab tu bila kita sebut yang lain daripada ikhlas ini, maka dia tidak akan dapat apa-apa balasan. Ini kita perlu faham, ini kita kena perjelas. Apabila seseorang itu buat bukan kerana Allah, bukan niat kerana Allah, bukan mencari keredaan Allah, dan dia pun tak mengharapkan balasan daripada Allah, maka dia tidak termasuk dalam ikhlas. Walaupun disebut saya ikhlas, saya benar-benar jujur, saya lapar, itu dia kata. Tetapi bila kita faham berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, maka ikhlas ini adalah suatu amalan yang dilakukan niat semata-mata kerana Allah, cari keredaan Allah, dan apa-apa balasan terserah kepada Allah, sama ada baik ataupun buruk, sikit ataupun banyak, apa-apalah itu serah kepada Allah, kerana ikhlas. Ikhlas adalah semata-mata kerana Allah. Ia adalah syarat diterima amalan. Bila ikhlas, maka ini benda utama sekali untuk amalan itu diterima di sisi Allah. Bila ikhlas, amalan itu Allah Ta'ala terima. Sekiranya tidak ikhlas, amalan itu Allah Ta'ala tolak. Walaupun manusia terima, walaupun manusia sanjung, manusia puji, itu tidak termasuk di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita belajar bahawa ikhlas ini adalah berkaitan dengan yang di sisi Allah Ta'ala. Ia bukan berkaitan di sisi manusia ataupun di sisi makhluk. Itu tak termasuk, tuan-tuan. Kalau kita bincang yang di sisi makhluk, kadang orang kata apa, kadang orang komen apa, nanti kadang orang tak suka, itu tak masuk dalam ikhlas, tuan-tuan. Itu kita tak bahaskan tentang ikhlas. Ikhlas ini apa Allah Ta'ala kata, apa Allah Ta'ala akan balas, apa Allah Ta'ala akan hukum. Ini adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah total 100% berkaitan dengan Allah, semata-mata kerana Allah, adalah di sisi Allah Ta'ala. Okey, ini kita kena jelas peringkat awal bila belajar ikhlas. Ni kadang-kadang ikhlas, dia kata ikhlas, tapi niat pun tidak, dunia nampak sangat, semata-mata keduniaan. Ini masalah. Ini tak betul. Baik, jadi syarat diterima amalan di sisi Allah Ta'ala adalah ikhlas. Bila ikhlas, baru Allah Ta'ala terima. Kalau tidak ikhlas, maka dia ditolak di sisi Allah Ta'ala. Mana nak ikhlas, kena niat. Niat semata-mata kerana Allah, serah kepada Allah, apa-apa adalah Allah, kerana Allah Ta'ala hanya menerima amalan yang dilakukan kerananya semata-mata. Kenapa dengan niat dan kenapa dengan ikhlas baru Allah Ta'ala terima? Kerana kerana mestilah Allah Ta'ala terima, sebab dia dah niat kerana Allah, dia ikhlas kerana Allah, maka Allah Ta'ala terima. Kalau dia tidak niat kerana Allah, kalau dia tidak serah amalan dia semata-mata 100% kepada Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala nak terima? Jadi kita belajar berkenaan dengan ikhlas ini sepenuhnya kerana Allah Ta'ala. Tidak ada separuh kepada Allah, separuh kepada makhluk. Sebahagian je kepada Allah, sebahagian lagi kita serah pada yang lain. Itu kalau kita belajar akidah, nanti ia masuk dalam syirik. Ikhlas bab ni satu bab, tuan-tuan. Kita belajar ni ikhlas, ada satu lagi syirik. Ingat, bila kita niat sesuatu amalan bukan kerana Allah, syirik. Syirik ni ada dua, syirik khafi, syirik jali. Ni lawan pada ikhlas adalah syirik. Ikhlas ni lillahi ta'ala. Yang kita baca ayat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, semua amalanku, hidupku dan sampai matiku, semuanya adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan,
Jadi kita ni alhamdulillah yang Allah Ta'ala beri nikmat kehidupan. Selepas ni kita betulkan keikhlasan kita, kita betulkan niat kita, kita betulkan amalan kita. Sebab tu jangan kira orang, ni tak ramai ni, tak ikhlas ni, itu tak bukan masalah. Ini sikit dia bagi ni, tak ikhlas. Itu yang kita nampak. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kata ikhlas, bukan yang nampak. Ikhlas ini bicara hati. Ikhlas ni di lubuk yang paling dalam hati, yang hanya diketahui Allah Ta'ala, yang hanya dibalas Allah Ta'ala. Bukan manusia takkan tahu sedikit pun tentang ikhlas. Aku tahu ni dia tak ikhlas, itu tak masuk masalah ikhlas. Kita belajar ikhlas ni tuan-tuan hanyalah berkaitan dengan Allah Ta'ala, dinilai oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh Allah Ta'ala, dihitung oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang maha mengetahui berkenaan dengan ikhlas seseorang. Kerana ikhlas itu adalah di dalam hati. Mana ada yang lain orang tahu dalam hati melainkan Allah. Dan orang tuan badan tu sendirilah yang tahu. Tuan badan lah, saya lah yang tahu apa dalam hati saya. Kita lah tuan-tuan yang tahu apa dalam hati kita. Janganlah kita pula tak tahu. Aku pun tak tahu apa ikhlas ke tak ikhlas. Berat ke macam tu. Itu memang ada tuan-tuan, disebabkan jahil, disebabkan tak ada ilmu, disebabkan dia tak faham. Maka dia pun sebab tu kena belajar tuan-tuan. Sebab tu kita kena datang majlis ilmu, kena datang kuliah. Sebab kita kena ada ilmu dan faham, baru kita beramal, baru kita berada dalam keadaan yang benar. Ramai orang yang dikata ikhlas, yang ni kata ikhlas bagian, yang ni kata ikhlas A, yang ni kata ikhlas B, yang ni kata ikhlas C. Sedangkan ikhlas ini hanya satu saja. Ikhlasnya hanya tempat di dalam hati. Ikhlas ini terus kepada Allah Ta'ala. Ikhlas hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan ikhlas itu dinilai dan dibalas oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak ada masalah tentang ikhlas. Tidak perlu dipertikaikan keikhlasan seseorang. Tak payah pertikai tuan-tuan. Sebab ia bukan urusan manusia. Ia bukan balasan manusia. Ia adalah kerja Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala, balasan Allah Ta'ala. Dia tak ada orang boleh sebut, kau ni aku tengok tak apa ikhlas ni. Tu kita tak boleh sebut sebegitu, salah ayatnya itu, kalamnya itu, perkataannya itu. Jadi kita boleh sebut apa yang dia buat, apa yang dia cakap, apa yang dia kata, apa yang kita nampak, itu sahaja kita boleh sebut, kita boleh nilai. Tentang keikhlasan, tentang yang dia dalam hati, itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu. Berniat dengan ikhlas bagi semua amalan adalah perkara asas dalam agama Islam. Imam Nawawi sebut, niat ni benda yang paling besar sekali, benda mula-mula, benda paling penting sekali. Niat dengan ikhlas. Bila kita kata ikhlas, dia kena ada niat. Bila kita kata ikhlas tuan-tuan, dia kena ada niat. Niat kerana Allah Ta'ala. Walaupun dia niat baik ke, niat baik ni tuan-tuan, orang bukan Islam pun niat baik juga. Niat baik ni siapa-siapa boleh niat baik, tetapi bila berniat semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka itu ikhlas. Kan, saya minum air kerana Allah Ta'ala, itu masuk ikhlas. Saya datang kuliah kerana Allah Ta'ala, saya datang majlis ilmu, saya hadir ke masjid kerana Allah Ta'ala, masuk ikhlas. Kalau kerana yang lain, maka dia terkeluar daripada ikhlas. Letak Allah Ta'ala dulu yang pertama dalam niat, maka itu barulah termasuk di dalam ikhlas. Apa-apa amalan, niat semata-mata kerana Allah Ta'ala mula-mula. Ini kita belajar daripada agama Islam. Sama ada perkataan ataupun perbuatan zahir ataupun batin, tak kira lah sama ada kita cakap ataupun yang kita buat ataupun yang dalam hati. Apa-apa pun semuanya mestilah dimulakan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini ada diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang bermaksud, mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya menyembahkan diri hanyalah semata-mata kerana Allah, dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam keadaan cenderung daripada segala agama kepada agama Islam semata-mata. Maknanya apa-apa amalan adalah kerana Allah. Agama ini hanyalah kepada Islam, terkeluar daripada agama-agama yang lain. Mereka juga diperintahkan supaya mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hasil daripada niat kerana Allah Ta'ala, maka lahirlah amalan. Lahirlah amalan. Memang ikhlas dalam hati, tapi daripada hati itulah yang ditunjukkan pada percakapan, yang ditunjukkan pada perbuatan. Bermula dalam hati. Sebab tu bila kita belajar ikhlas, kita faham ikhlas. Ikhlas ni nombor satu. Ikhlas ni mula dalam hati. Lepas dalam hati, baru dikeluar dengan percakapan, baru dikeluar dengan perbuatan, dengan tindak tanduk, dengan sifat akhlak, tingkah laku, termasuk pakaian, termasuk apa-apa yang kita buat. Maka bermula daripada di dalam hati, bermula daripada ikhlas, niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Antara amalannya sembahyang, antara amalannya adalah zakat. Allah Ta'ala sebut sembahyang dulu. Ulama menyatakan maknanya sembahyang ni adalah ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas adalah sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia kata dia ikhlas, maka dia lah paling tak ikhlas. Tuan-tuan, ulama menyatakan kenapa Allah Ta'ala sebut sembahyang dulu. Wa yuqimunas salah dan wa yu'tuz zakah. Mendirikan sembahyang, kemudian mengeluarkan zakat. Menunjukkan bahawa sembahyang ni paling besar dalam ibadah. Sembahyang ni adalah puncak segala keikhlasan. Orang yang ikhlas, dia kena sembahyang. Cukup sembahyang. Ni sembahyang tapi tak cukup. Sembahyang ada curi, ada lalai, ada cuai. Ini. Jadi sebab itu orang yang ikhlas, dia kena jaga sembahyang. Kena jaga sembahyang, kena cukup sembahyang, sempurnakan sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Selepas mendirikan sembahyang, maka dia mengeluarkan zakat. Wajib zakat, tapi lebih wajib, lebih utama sembahyang. Selepas solat, sembahyang, barulah mengeluarkan zakat. Kalau dia sembahyang tetapi tidak mengeluarkan zakat, tetap berdosa juga. Dosa, tapi dosa tidak mengeluarkan zakat. Kerana sembahyang ini adalah ibadat harian. Satu hari 5 waktu sehari semalam. Tetapi zakat adalah setahun hanyalah sekali. Zakat hanyalah setahun sekali. Sama ada zakat fitrah, sama ada zakat perniagaan, apa-apa zakat pun sampai cukup hisab haul dia, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat. Tapi yang mula-mula sekali adalah sembahyang. Sebab itu ada juga ulama menyatakan orang yang nak banyak ikhlas, dia kena banyak sembahyang. Dia nak kuat ikhlas, dia kena kuat sembahyang. Maknanya sembahyang fardu dia dah buat, kena tambah dengan sembahyang sunat. Sembahyang siang dia dah buat, kena tambah sembahyang malam. Maka lagi banyak sembahyang, maka lagi banyak keikhlasan. Bertambah kuat ikhlas dia kepada Allah Ta'ala. Jadi pentingnya sembahyang ini untuk membuktikan bahawa kerana sembahyang ni bukan manusia, bukan orang lain yang perintah. Sembahyang ni adalah perintah Allah Ta'ala. Maka siapa yang jaga sembahyang fardu, dia tambah dengan sembahyang sunat, maka ini adalah tonggak, ini adalah bukti keikhlasan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus lagi benar. Nah, ini adalah Allah Taala sebut di hujung ayat ni, agama yang Islam, agama yang lurus lagi benar adalah bermula dengan ikhlas. Hasil daripada dia niat semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia akan mendirikan sembahyang, dia akan mengeluarkan zakat, dan dia akan melakukan amalan-amalan ibadat soleh, amalan-amalan kebaikan yang lain. Mula daripada sembahyang. Maknanya nampak ikhlas adalah dia jaga sembahyang. Nampak ikhlas lepas dia sembahyang, dia mengeluarkan zakat. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud daging-daging dan darah-darahnya, yakni daging-daging dan darah-darah binatang yang kamu sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ayat berkaitan dengan sembelihan. Tidak kiralah sembelihan biasa ataupun sembelihan yang berkaitan dengan korban, sembelihan akikah, sembelihan apalah. Sebab itu kita dalam Islam dia ada ibadah sembelihan untuk mematikan haiwan ternakan yang hendak dimakan, maka kaedah dia adalah dengan sembelihan. Sembelihan. Kalau binatang, haiwan yang tidak disembelih, maka hukumnya adalah bangkai dan dia tidak boleh dimakan, haram dimakan bangkai sebab tidak disembelih. Dengan sembelihan sahaja, maka barulah binatang ataupun haiwan ternakan itu hukumnya harus untuk dimakan. Sembelihan itu kerana apa? Sembelihan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tak sembelih, memang bukan kerana Allah lah. Kan? Sebab tu sembelih pun adalah kerana Allah. Ada juga sembelihan yang dilakukan bukan kerana Allah. Sembelihan kerana itu, sembelihan kerana ini, sembelihan ini termasuk dalam syirik. Termasuk syirik kalau bukan kerana Allah. Ataupun dia sembelih kerana Allah, tapi masuk kerana Allah tu ada pula benda lain masuk. Sembelihan tu kerana Allah, kerana ini, kerana ada lain-lain pula, maka itu juga termasuk dalam syirik. Ikhlas ataupun kita kata ikhlas ini adalah niat semata-mata kerana Allah. Sama ada sembelihan ke, sama ada sembahyang ke, sama ada puasa ke, niat semata-mata kerana Allah, maka dia termasuk di dalam ikhlas, termasuk di dalam ibadah. Bermakna tuan-tuan, bila kita belajar bab ikhlas ni, dia adalah punca segala ibadah kebaikan. Ikhlas adalah punca segala ibadah kebaikan. Sebelum kita sembahyang, sebelum kita puasa, sebelum kita sembelih, sebelum kita apa-apa sekali, mula dengan ikhlas. Ikhlas ini adalah permulaan segala ibadah, segala amalan kebaikan. Okey? Jadi maka jangan kita takut tentang ikhlas. Jangan kita takut dengan ibadah. Tidak ada perpisahan, tidak ada pengasingan antara ikhlas dengan ibadah. Siapa yang mengasingkan ikhlas dengan ibadah, maka ibadah dia tidak sah. Maka dia termasuk dalam syirik. Mana boleh kita sembahyang bukan kerana Allah? Mana boleh kita sembahyang tidak ikhlas? Ada orang sembahyang tak ikhlas, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Neraka willah bagi orang yang sembahyang kerana dia mendirikan sembahyang dalam keadaan lalai, dalam keadaan leka, dalam keadaan yang dia sembahyang, tetapi ada ulama menyatakan di hujung waktu, masa dah nak habis dah, waktu asar dah nak habis, waktu isyak maghrib dah nak habis, baru dia sembahyang. Ini pun orang yang lalai, termasuk juga orang yang tidak khusyuk, termasuk juga orang yang dia dalam sembahyang asyik dengan dunia. Ini termasuk orang yang lalai dan dia boleh dimasukkan ke dalam neraka wil.
Ada juga orang yang dia sembahyang untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ini ciri orang munafik. Allah Ta'ala sebut orang munafik ni bila dia sembahyang kan, qamu kusala wa idza qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila dia bangun, dia nak pergi sembahyang, nak mendiri sembahyang dalam keadaan malas. Jaga-jaga, jangan kita nak sembahyang pun malas. Malas benda lain tak apa. Malas nak makan, malas nak tidur, malas itu pun tak boleh juga tuan-tuan. Jangan paling teruk malas nak sembahyang. Kalau sembahyang pun malas, ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Dahlah dia malas nak sembahyang. Bila dia sembahyang, yura'unan nas. Dia pertama sekali dia sembahyang dalam keadaan malas. Yang keduanya, dia sembahyang nak menunjuk-nunjuk kepada orang ramai, orang lain. Bukan sembahyang kerana Allah, tetapi sembahyang kerana makhluk, kerana manusia. Ini terkeluar daripada ikhlas. Ini adalah menjadi riak, menjadi ujub, menjadi syirik khafi. Baik tuan-tuan, jaga amalan kita. Jadi termasuk dalam bab sembelihan ini kan, Allah Ta'ala sebut bila kita sembelih keluar darah binatang sembelihan. Jadi Allah Ta'ala kata bila keluar darah, bukan darah itu yang sampai kepada Allah Ta'ala. Kan kalau binatang sembelihan ni dia lagi besar, kan darah dia lagi banyak. Kalau ayam tu sikit je lah darahnya. Jadi kalau kira apalah sembelih ayam sikit je, jadi pahala dia sikit lah. Kalau dia sembelih lembu ataupun kerbau ataupun unta yang besar, lagi banyak darah, maka maknanya pahala dia banyak. Dia lebih hebat, diterima di sisi Allah. Bukan, Allah Ta'ala kata bukan yang sampai di sisi Allah Ta'ala itu darahnya kan? Tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah amalan ikhlas yang berdasarkan ketakwaan seseorang daripada kamu. Jadi yang sampai ini adalah yang di dalam hati. Apa yang dia niat kerana Allah Ta'ala, itu yang sampai kepada Allah. Walaupun dia sembelih burung puyuh. Burung puyuh tuan-tuan kan kecil je, bukan sayang pun. Tapi dia ikhlas. Dalam hati dia tu semata-mata kerana Allah. Niat kerana Allah. Betul kerana Allah. Maka itulah yang akan diterima, dibalas dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi yang ini adalah kita perlu jelas, kita perlu faham, kita perlu amalkan tuan-tuan. Maknanya mana lebih besar? Sembahyang ke ikhlas? Ikhlas, mula ikhlas baru sembahyang. Orang yang ikhlas sahaja yang boleh mendirikan sembahyang dengan sempurna. Siapa yang tidak ikhlas, maka dia susah. Walaupun dia sembahyang, tapi susahlah. Sembahyang dia akan jadi masalah. Sembahyang dia banyak kekurangan kerana dia sembahyang tidak ikhlas. Bukan kerana Allah Subhanahu dan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam kitab kita itu tuan-tuan, muka surat yang kedua, iaitu daging. Ayat ini menolak perbuatan masyarakat jahiliah yang melumur Kaabah dengan darah unta. Jadi yang kita baca ayat Quran tadi dah jelas. Sebab apa ayat ini Allah Ta'ala turunkan? Kerana amalan orang Arab jahiliah tuan-tuan, bila dia sembelih unta terutamanya, dia sembelih binatang-binatang ni, orang Arab jahiliah ni, dia tak beriman kepada Allah, dia pun sembelih juga tuan-tuan. Dia sembelih juga. Tapi lepas dia sembelih, darah itu, darah unta, darah binatang sembelihan itu dilumurkan di dinding-dinding Kaabah. Habis dinding Kaabah tu jadi berdarah. Kenapa? Sebab bagi mereka itulah yang akan dinilai oleh Allah. Itulah yang ditengok oleh Allah. Banyak darah, merah dinding Kaabah. Jadi bagi orang Arab jahiliah, itulah bukti kehebatan ibadah amalan mereka. Allah Ta'ala kata itu bukan dinilai oleh Allah. Itu Tuhan tak pandang. Yang Allah Ta'ala tengok dalam hati dia tu, apa yang dia niat. Kerana Allah ke ikhlas ataupun tidak, semata-mata untuk mencari keredaan Allah, maka barulah diterima oleh Allah. Kalau tidak, kalau bukan kerana Allah,
maka dia akan ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu. Jadi tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok ada juga di kalangan masyarakat kita yang dia sembelih. Ada sembelih pergi kat Pulau Besar, kan? Kambing daripada Jasin, pada Melaka ke, bawa sampai Pulau Besar. Tak pasal-pasal jauh kambing tu jalan, kan? Naik bot bagai semua, kan? Pelik pula kambing tu. Kita duduk Batang Melaka pun payah nak pergi Pulau Besar. Naik bot pun berapa tahun tak pernah naik, kan? Kambing tu cuba naik bot sampai kat Pulau Besar, selamat, dia kena sembelih kat Pulau Besar. Dia kata kambing tu kata, nasib aku betul lah, kan? Nak mati pun kena sampai Pulau Besar, nak mati pun kena naik bot dulu baru boleh mati. Nah, kan? Jadi kenapa sampai sebegitu? Walhal dekat Jasin pun, kat Melaka boleh sembelih pun, tak payah sampai ke Pulau Besar. Dia kata ini niat. Pasal dia kata dah niat dah nak sembelih kat Pulau Besar. Dah niat nak sembelih kat Pulau Besar, dah niat. Kenapa pula dah niat sembelih kat Pulau Besar? Kenapa tak boleh dekat Jasin saja? Kenapa tak boleh dekat Masjid Asy-Syakirin saja? Kan banyak tempat pun boleh. Ini kena faham tuan-tuan. Sebab itu kalau banyak-banyak sangat niat, banyak-banyak sangat dia punya qarinah dia tu, kan? Qarinah ni pun cakap bahasa Arab juga tuan-tuan. Orang Melayu kata qarinah dia tu. Maka ini ditakuti tidak termasuk pada ikhlas. Dia lari pada ikhlas. Jadi sebab itu kita dalam Islam tidak perlu menyusah-nyusahkan dalam ibadah. Kita tidak perlu sampai nak berjauh-jauh, nak berhabis-habisan, habis tenaga, habis masa, habis wang ringgit. Sedangkan dalam Islam ibadah ni mudah. Ikhlas ini tidak susah. Ikhlas hanyalah semata-mata kerana Allah. Mana-mana boleh sembelih, mana-mana kerana Allah Ta'ala. Tidak ada masalah. Bukan kata kita sembelih kat masjid ni lebih pahala, sembelih kat rumah kurang pahala. Tak? Kan? Cuma jangan sembelih kat tokong kuil, sudahlah. Tapi sembelih lah mana-mana. Sembelih kat bawah pokok ke, sembelih apa, ikut adab, niat semata-mata kerana Allah, maka dia adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, satu lagi yang kita kena sebut, ikhlas ni tidak termasuk dalam benda dosa. Ikhlas ini tidak termasuk dalam benda maksiat. Ikhlas tidak termasuk dalam benda-benda jahat, benda-benda yang derhaka kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sahaja aku minum arak kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Dia tak jadi ikhlas. Dia kata ikhlas ni ikhlas. Jangan nak main-main lah. Jangan nak main-main dengan Allah Ta'ala. Haram tetap haram. Kan? Ada dia main teruk. Kat manakah dalam hutan, dalam apa kan? Belum main ni kita baca doa dulu, dia kata. Kita niat betul-betul ikhlas kerana Allah. Boy, hai. Siap baca doa. Ada tukang baca doa pula. Kan? Ada tukang baca doa, ada tukang pasang niat. Dah siap doa apa semua niat. Okey, letak duit. Wah, macam itu pula. Baru letak duit, baru letak teruk, baru. Adakah boleh jadi halal lah tuan-tuan? Judi tetap judi, haram tetap haram. Tidak boleh dicampurkan yang niat itu tadi, yang doa itu tadi dalam benda-benda yang haram. Tetap juga tidak mengubah yang haram menjadi halal. Dia tidak juga boleh mengikhlaskan. Tak boleh. Tak betul. Tetap salah tuan-tuan. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 29 yang bermaksud, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu semua menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Yang Allah Ta'ala sebut, makna dalam dada itu hati. Hati kita ni memang tak ada orang yang tahu. Memang hati ni, benda dalam hati ni, dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, kita je lah yang tahu. Selain pada kita adalah Allah Ta'ala. Memang benda tu sembunyi. Allah Ta'ala pun sebut, jika kamu sembunyikan. Sebab ada orang, dia cerita apa yang ada dalam hati dia tuan-tuan. Aku nak cerita dekat engkau apa yang ada dalam hati aku ni. Amboi hai kan. Habis diluahkannya. Diluahkan segala perasaan,
diluahkan segala yang dalam hati, diluahkanlah. Kan? Yang dia lah tahu kononnya, orang lain tak tahu, diluahkan. Entah ya entah tidak, tak tahulah apa yang diluahkan tu, apa yang diberitahu tu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala kata, sama ada dia simpan, dia sembunyi, ataupun dia keluarkan, dia cakap, dia beritahu pada orang lain. Yakni di dalam hati kamu, atau kamu menzahirkannya, memperkatakannya, kamu menunjukkannya, nescaya Allah Ta'ala tetap mengetahuinya. Jadi di situ nampak sangat keikhlasan ini adalah di sisi Allah Ta'ala. Nama ada kita tunjuk ataupun kita sorok, sama ada terang-terang ataupun dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan orang tahu ataupun orang tak tahu, masalahnya Allah Ta'ala tetap mengetahui. Jadi di sini, macam kita kata tadi, ayat ni menegaskan bahawa masalah ikhlas adalah penilaian Allah Ta'ala. Sampaikan orang yang bercakap tu, yang mencurahkan apa yang dia rasa tu, yang dalam hati dia tu, kadang-kadang mungkin memang dalam hati, tapi hanyalah separuh sahaja. Yang lagi separuh, dia tak beritahu dengan orang lain. Tapi Allah Ta'ala tahu segala-galanya yang ada dalam hati, yang rahsia, yang tersembunyi. Jadi begitulah tuan-tuan, hebatnya ikhlas. Kenapa ikhlas ini diletak tajuk yang pertama di dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hadis nanti kita masuk hadis pertama pun, dia adalah hadis yang pertama di dalam kitab Matan Al-Arba'in. Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini pun diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Salihin. Daripada ayat-ayat yang tersebut dapatlah dipahami betapa pentingnya niat. Oleh sebab itulah setiap orang dikehendaki berniat dengan ikhlas dalam semua amalannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi ini pentingnya niat. Kita dah baca ayat Quran, betapa besarnya, betapa pentingnya, hebatnya niat. Bermula daripada niatlah boleh mengubah segala-galanya tuan-tuan. Ingat dan kenapa kadang-kadang orang tu biasa je, tetapi dia boleh melakukan sesuatu yang hebat kerana niat dia ikhlas. Niat yang ikhlas ini tuan-tuan, dia akan menjadikan sesuatu itu hebat. Niat yang ikhlas ini, dia akan menampakkan segala, Allah Ta'ala akan menunjukkan segala kebenaran, segala keadilan, dan segala-galanya itu adalah daripada Allah Subhanahu. Kita pergi muka surat yang ketiga, hadis pertama yang berbunyi, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab bibni Nufail bin Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Razah ibni Adi ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq alaih sihhatihi wa rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Amirul Mukminin. Artinya Amirul Mukminin artinya pemerintah orang-orang yang beriman. Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu an, bahawasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan hanyalah sah dan sempurna dengan disertakan niat. Sesungguhnya segala amalan hanyalah sah dan sempurna disertai dengan niat. Sesungguhnya bagi setiap orang
pula hanyalah apa yang dia niatkan. Oleh itu, sesiapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya, yakni diterima dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sesiapa yang hijrahnya adalah kerana dunia dan ingin diperolehinya, atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya pula, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia telah berhijrah kepadanya, yakni sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai tuan-tuan, ini hadis yang pertama. Jadi jelas di situ isi pertama yang Nabi sebut adalah niat. Jadi apa-apa amalan mesti mula dengan niat. Niat semata-mata kerana Allah Subhanahu. Kalau dia tak niat, maka amalan dia tidak sah, amalan dia tertolak, amalan dia tidak diterima. Nabi sebut selepas tu adalah berkenaan dengan hijrah. Sebab zaman Nabi kan ada peristiwa hijrah. Kita baru ni ma'al hijrah, kan? Jadi hijrah ni Nabi sebut siapa yang berhijrah. Ada sahabat, kan? Ada sahabat yang berhijrah bukan kerana Allah Ta'ala. Nanti kita tengok, kan? Siapa yang berhijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasul, Nabi kata maka hijrahnya itu balik kepada Allah Ta'ala dan Rasul, maka diterima oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab niat hijrah itu daripada Mekah ke Madinah itu adalah kerana Allah dan Rasul, kan? Tetapi sesiapa yang hijrah dia kerana dunia yang ingin diperolehinya, ada yang sahabat-sahabat, ada yang orang-orang berhijrah tuan-tuan, dia pindah, dia hijrah daripada Mekah ke Madinah tu kerana dia nak selamat. Dia bukan niat kerana Allah. Dia kata duduk Mekah ni tak selamat kalau ke Islam, pergi Madinah selamat. Dia dapat selamat lah. Dia tak dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Ada yang nak pindah ke Madinah kerana nak berniaga, kerana nak harta, kerana nak kesenangan, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan, tetapi dia tidak memperolehi keredaan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. Ada Nabi kata di kalangan sahabat Nabi yang berhijrah kerana nak berkahwin. Nanti kita tengok. Dia pindah, dia hijrah daripada Mekah ke Madinah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan. Maka dia dapat kahwin, dia dapat jodoh, dia dapat bertemu dengan perempuan yang ingin jodoh yang dikahwininya. Maka hijrahnya itu adalah kerana apa yang dia telah berhijrah kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, kita ni Nabi sebut di hujung hadisnya adalah seseorang itu dia akan dapat balasan berdasarkan apa yang dia niat pada mula-mulanya. Sebab dengan niat itu akan terhasillah amalan. Dalam Islam, niat ni bila kita belajar hadis ni, amalan tu tak akan jadi kalau tak ada niat. Kenapa seorang ni kita tengok dia ni jadi kaya? Sebab niat dia memang nak jadi kaya. Dia kerja, dia berhempas punas, dia tenaga semua adalah untuk kekayaan. Dia dapat kekayaan. Kenapa ada orang ni dia semakin hari semakin tambah baik, semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala, rajin beramal soleh? Kerana niat dia adalah semata-mata kerana Allah. Seseorang itu tuan-tuan, kita nampak zahirnya, nampak hasil perbuatan hidupnya adalah daripada niatnya, berdasarkan hadis yang Nabi sebut. Kenapa seorang tu boleh jadi menyeleweng? Kenapa seorang tu boleh jadi korup? Kenapa seorang itu boleh jadi khianat, zalim? Kerana bermula daripada niat dia. Niat dia tu memang dia nak buat zalim, niat dia nak buat benda jahat, khianat. Maka itulah yang terhasil. Kerana Nabi dah beritahu, Allah Ta'ala akan menunjukkan amalan seorang itu bermula daripada niatnya. Tidak akan jadi yang lain melainkan apa yang diniatkan oleh seorang. Ini kita faham pada hadis ini tuan-tuan. Saya ni walaupun saya cakap ni agak jahat, mulut saya kasar, tapi niat saya baik. Kan ramai orang macam tu kan. Saya ni walaupun saya ni awak tengok nampaknya ganas, nampaknya kasar saya, tapi niat saya ikhlas. Tak boleh jadi gitu. Ya, tak boleh. Jadi niat ni mesti betul. Niat itu mesti baik, niat kerana Allah Ta'ala, maka perbuatannya, hasilnya juga adalah baik, adalah ikhlas, adalah kerana Allah Subhanahu. Okey. Kemudian tuan-tuan,
kita pergi kepada sebab hadis. Sebab hadis ni disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ni tak ada, tuan-tuan. Saya petik dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, sebab hadis ini disebut oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu an, menyebutkan dengan satu sanad yang para perawinya thiqah, dipercayai daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawasanya beliau berkata, kata Ibnu Mas'ud, kana fina rajulun khataba imra'atun yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajira fahajara fatazawwajaha fakunna nusammihi muhajira Ummi Qais. Yang bermaksud, artinya kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, di kalangan kami dahulu, ni sahabat Nabi sini, dia ceritalah, masa peristiwa hijrah itu, ada di kalangan sahabat Nabi seorang lelaki. Ada seorang lelaki yang telah meminang seorang perempuan yang dikenali dan dipanggil sebagai Ummu Qais. Dalam ramai-ramai pindah atau hijrah daripada Mekah ke Madinah, ada seorang lelaki ini, tak disebut nama lelaki itu siapa, tapi dia telah bertunang. Kita kata dah bertunang, dia dah pinang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Yang bernama Ummu Qais. Dia enggan berkahwin dengan lelaki itu sehinggalah lelaki itu berhijrah. Ummu Qais ni perempuan yang bertunang dengan lelaki ni, tuan-tuan. Perempuan ni dah berhijrah dulu, dah pindah ke Madinah. Lelaki tunang dia ni duduk kat Mekah lagi. Jadi seorang kat Mekah, seorang kat Madinah. Kalau kita hari ni dia WhatsApp lah, kan? Telegram ke SMS ke, sekiranya awak cintakan saya, sekiranya cinta kita benar-benar, awak kasih dan sayang kepada saya, nak jadi jodoh juga kita, maka awak kena pindahlah ke Madinah. Kata tunang lelaki itu tadi. Makna Ummu Qais lah, perempuan tu bernama Ummu Qais. Kalau awak nak kahwin dengan saya, jodoh kita nak jadi panjang, nak jadi sungguh, kena ikutlah saya berhijrah ke Madinah. Itu syarat dia letak. Kalau tidak, putuslah, tak jadilah kita. Tak jadilah jodoh kita, tak jadilah kita kahwin. Dan lalu lelaki itu pun berhijrah, lalu berkahwin dengan perempuan yang bernama Ummu Qais itu tadi. Kerana nakkan sungguh, nak jadi jodoh. Jadi lelaki itu pun berhijrahlah daripada Mekah ke Madinah. Ikutlah tunang dia tu, wanita yang dikasihinya itu. Sebab kalau tidak, nanti dia tidak akan berkahwin, dia tak bertemu jodoh. Lantaran itu kami menggelar lelaki tersebut dengan gelaran Muhajir Ummu Qais, iaitu orang yang berhijrah kerana perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi bila sahabat tu, lelaki itu tak disebut nama, pindah ke Madinah, berkahwin dengan tunang dia bernama Ummu Qais, sahabat-sahabat yang lain memberi gelaran kepada lelaki itu Muhajir li Ummu Qais. Orang yang berhijrah, lelaki yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah semata-mata kerana nak berkahwin dengan perempuan yang bernama Ummu Qais. Baik, tuan-tuan. Jadi itu adalah di antara sebab hadis ini. Dia ada sebab hadis. Kalau Quran, dia ada sebab nuzul Quran. Dari sudut bahasa, niat adalah qasad ataupun sengaja. Manakala dari sudut syarak, jadi bila kita belajar bab niat ni, tuan-tuan, apa dia niat sebenarnya? Kita tengok muka surat bawah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka surat 3 bawah tu. Dari segi bahasa, niat ni bahasa Arab. Bila kita melayukan, niat ini adalah sengaja. Sengaja, sahaja aku. Sebab tu bila kita niat, niat sembahyang, niat puasa, niat zakat, dalam niat kita tu dia ada bahagian qasad, ta'arud, ta'yun ataupun ta'yin. Niat dia sahaja aku solat. Sahaja kita nanti nak sembahyang isyak, sahaja aku solat. Maka itu adalah niat. Niat itu mesti sahaja. Tak boleh dia tidak sebut sahaja. Kalau sahaja aku solat, tak boleh. Sahaja aku solat, itu adalah niat. Dari segi bahasa, niat ini adalah sahaja, sengaja. Memang dia nak buatlah bila kata sengaja. Kan ada orang, saya ni tak sengaja membunuh.
Saya tidak sengaja memakan. Makna dia tak, sebenarnya bukan dia nak buat, tapi dia terbuat. Ada tak orang, saya ni sebenarnya tak sengaja nak semayang. Nak semayang pun tak sengaja. Tersembahyang. Boleh pula tersembahyang. Kan? Saya ni sebenarnya tak sengaja datang kuliah ni. Terdatang kuliah. Terjumpa. Main semua je. Adakah hidup ini semuanya kebetulan? Tak sengaja. Saya ni sebenarnya tak sengaja terkahwin. Tiba-tiba je kahwin. Bukan dia nak kahwin, terkahwin. Tak sengaja kahwin. Mana boleh? Mesti sungguh-sungguh, mesti betul-betul. Tak boleh main-main. Hidup ni tuan-tuan, bila kita niat, benda tu benda yang real, benda yang sengaja, benda yang betul-betul. Bukan lakonan. Bukannya tidak disengaja. Sahaja aku solat, itu dipanggil qasad. Fardu isyak itu dipanggil ta'arud. Kalau kita belajar kitab fiqh ni, dalam niat tu dia ada bahagian qasad, ta'arud, ta'yun. Sahaja aku solat itu qasad. Fardu isyak, kan? Ataupun solat qabliyah isyak, apa benda lah tu, maka dia masuk ta'arud, kan? Kemudian dia ada ta'yin, ataupun ta'yun, 4 rakaat mengikut imam ataupun menjadi imam kerana Allah Ta'ala, itu adalah ta'yun. Maka dalam niat, itu niat. Niat tu dia ada qasad, ta'arud, ta'yun. Bermula dengan sengaja. Manakala dari segi syarak pula, niat ialah qasad, sengaja melakukan sesuatu perbuatan beserta dengan melakukannya. Sebab itu bila kita sembahyang, kan, kita dah niat tu. Yang saya baca tuan-tuan, sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat mengikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala. Itu kita baca dekat lidah ke dalam hati tuan-tuan? Dekat lidah ke dalam hati? Dalam hati. Niat dalam hati. Kalau yang Melayu tu tuan-tuan baca dekat lidah, tak sah solat tuan-tuan. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat mengikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala, baca kat lidah, tak sah solat. Yang Melayu itu adalah dalam hati. Niat ni di dalam hati. Niat ini adalah di dalam hati. Yang kita sebut usolli fardhu isya 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, itu adalah lafaz niat. Kalau tak baca pun tak ada masalah. Tidak membatalkan solat. Faham tuan-tuan? Itu hanya lafaz niat, tidak membatalkan solat. Yang penting dalam hati itu, sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat mengikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala. Tu kena ada dalam hati. Tu kena ada di dalam hati. Okey? Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang pertama sekali, sahnya setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi siapa-siapa pun, saya ke tuan-tuan ke, agung ke, menteri ke, apalah, sampai orang yang mulia ke, orang yang tak mulia ke, apa ke, dia buat sesuatu perkara, dikira oleh Allah Ta'ala bermula dengan niat. Tempat niat ialah jantung hati dan tidak disyaratkan menyebut dengan lidah. Tu kita kata tadi, makna letak niat tu dalam hati. Dalam hati ni, kita orang Melayu, niat kita Melayu lah. Kalau orang Arab tuan-tuan, dia tak adalah sahaja aku solat sebab dia orang Arab. Kan, orang Arab ni memang dah dia Allahu Akbar. Kan kita dekat Mekah kan, ada tak dengar imam baca usolli fardhu maghribi, usolli fardhu, ada ke? Tak, dia orang Arab. Dia kita dengar Allahu Akbar, sebab dia Arab, dia terus dia dalam hati dia tuan-tuan. Mana lagi senang, orang Arab ke orang Melayu? Orang Arab tuan-tuan, sebab dia satu bahasa je. Dia terus dia dalam hati dia. Kita ni nak kena sebut Arab usolli lagi, masa angkat takbir nak kena melayukan dalam hati lagi. Kan? Ke ada Arab kat sini angkat tangan? Saya niat Arab je Ustaz. Dia tak main Melayu ni. Faham pun tidak, main niat Arab je. Jangan main tuan-tuan. Kalau dia niat dia tak faham, sah tak niat dia tuan-tuan? Usolli fardhu subhi rakaatain, dia pun tak faham apa Allahu Akbar. Dia kira yang tu, dia tak faham. Sah ke tak sah? Tak sah tuan-tuan. Niat ini mestilah orang yang berniat tu dia faham. Dia faham. Dan kita orang Melayu yang kita faham adalah bahasa Melayu lah. Adalah bahasa Melayu. Jadi letak niat tu adalah di dalam
di dalam hati. Lidah ni kita tak sebab itu kan, sebab itu disebut kalau kita macam ada isu masalah perempuan yang di Pinang kan, ada perempuan di Pinang, jadi dia diam je. Ni ada orang datang Pinang ni, macam mana, setuju ke tak setuju, nak ke tak nak, dia diam je, dia diam. Kan, jadi kalau dia anak dara, maka anak dara ni kalau dia diam, maka keputusan itu dia akan serah kepada wali dia lah. Kalau anak dara ni dalam kitab fiqh, kalau anak dara maka dia, serah kepada wali, ayah dia ke atuk dia. Tapi kalau sekiranya janda tuan-tuan, perempuan yang telah berkahwin, maka wali dia tak boleh buat keputusan. Keputusan tu adalah pada diri dia sendiri kan. Jadi sebab itu kalau sekiranya dia diam je, dia tak kata setuju pun tidak, dia kata tidak pun tidak, maka ambil kaedah as-sukut alamatur ridha. Diam itu adalah tanda dia setuju, tanda dia redha. Sebab ini pun termasuk juga, redha itu, diam itu juga adalah termasuk di dalam benda yang dalam hati. Benda yang di dalam, tapi benda dalam hati ini susahlah kan. Jadi sebab tu kalau dia dah berkahwin, maka nak kena, dalam kitab fiqh sebut, nak kena dia juga cakap setuju ke tak setuju. Wali dia tak boleh buat keputusan. Sampaikan ulama menyatakan, ulama fiqh kata kalau dia diam maka tak boleh nak buat keputusan. Sehinggalah perempuan yang dah berkahwin tu, kita kata janda lah ataupun apa kan, maka dia sebut setuju, maka barulah dilaksanakan, diterima. Kalau tidak setuju, maka tidak diterimalah, sebab ditakuti dia akan timbul masalah di kemudian Kemudian yang kedua tuan-tuan, jadi menunjukkan di sana lebih utama yang di dalam hati daripada yang di lidah. Yang lebih utama dalam hati, yang di lidah ni hanyalah adalah datang daripada itu yang dikira di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, sesuatu amalan yang dilakukan dengan sempurna kerana Allah Ta'ala akan mendapat ganjaran di hari akhirat kelak. Dia buat tu, niat dia betul kerana Allah. Jaga tuan-tuan, lepas ni kita dah belajar bab ikhlas, kita dah belajar bab niat. Jaga niat kita mula-mula. Jadi bila niat dah betul, sempurna, diikuti dengan perbuatan. Dah niat, dah sembahyang, apa semua, sembahyang betul-betul. Dia jaga rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semua dia sebut kan. Semua cantik, semua. Inilah yang akan diberi ganjaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sebarang amalan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan, semata-mata tidak akan diberi ganjaran oleh Allah. Jadi bila kata ganjaran ni, pahala lah tuan-tuan. Jadi kalau dia buat sesuatu, dia tak niat, tak ada pahala lah. Tak ada pahala. Tak niat kerana Allah. Sebab tu tuan-tuan, macam tadi, kita nak datang masjid, kita terlupa niat. Nak datang kuliah, terlupa niat. Tengah-tengah kuliah, boleh tak niat? Boleh. Dipanggil perbaharui niat. Ataupun kita dah niat dekat rumah, sampai dekat masjid, kita perbaharui, kita niat yang baru. Tak ada masalah. Niat ini boleh diperbaharui, boleh diulang-ulang, supaya kita bertambah ikhlas, supaya kita betulkan niat kita, amalan kita itu semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu. Jadi bila niat kerana Allah, kata ulama berdasarkan hadis ni, baru Allah Ta'ala bagi pahala. Kalau dia niat tidak kerana Allah Ta'ala, maka tak dapat pahala. Macam mana baik pun kan, habis beribu ringgit, berjuta, tapi bukan kerana Allah, tak dapat pahala. Pentingnya tuan-tuan, sebab pahala ni Allah Ta'ala bagi. Pahala tidak ada pihak lain selain pada Allah Ta'ala boleh bagi pahala kan. Orang lain pun, tuan-tuan datang ni, kita dapat apa pun, tak ada orang bagi balasan. Kita datang sembahyang, kita datang kuliah, kita datang dengar majlis ilmu, tak ada orang boleh bagi balasan. Siapa yang akan bagi balasan? Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala bagi adalah pahala. Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi yang ini penting tuan-tuan. Kalau tidak niat, tidak dapat pahala di sisi Allah. Yang ketiga, niat hanya dikehendaki bagi amalan kebajikan saja. Seperti saya sebut tadilah. Makna niat ni benda yang baik, benda yang amal ibadah, benda amal soleh. Kalau maksiat, mungkar, derhaka, jahat, maka dia tidak termasuk dalam niat, dia tidak termasuk dalam ikhlas.
Saya mencuri ni ikhlas ni sebenarnya. Sebab nak tolong orang susah. Kan? Kalau saya tak curi, saya pun susah, saya tak ada duit. Jadi saya kena mencuri, nanti saya boleh tolong. Kan ada kaedah kalau dalam tu Robin Hood. Kan kalau tuan-tuan tengok, Robin Hood ni orang kafir lah ni, dia memang tak faham Islam Quran. Dia ni, Robin Hood ni, dia jadi lanon, dia pergi rompak orang-orang kaya semua, lepas tu hasil rompakan tu dia bagi pada orang miskin. Itu kaedah orang kafir, orang bukan Islam. Dalam Islam tak boleh. Walaupun niat kita baik, tetapi niat tidak menghalalkan cara al-ghayah, la tubarrirul wasilah. Matlamat, kita nak tolong orang susah, nak tolong orang miskin, kemudian kita matlamat yang baik, kita nak halalkan dengan kita buat benda jahat, kita mencuri, kita merompak, kita buat benda haram, maka kita tolong, tu tak boleh, tetap salah. Hasil daripada curi tidak boleh jadi sedekah. Hasil daripada mencuri, hasil daripada benda haram, sama juga kita buat makan rasuah, sama juga kita berjudi, kan? Hasil daripada judi, hasil daripada makan rasuah, kita bagi anak isteri, bagi anak isteri kita makan, ahli keluarga mak ayah kita, adakah dapat pahala? Tak dapat pahala. Tuan-tuan, hasil daripada berjudi, dia buat jamuan sembelih lembu kat masjid. Semua 3 ekor lagi tuan-tuan. Orang biasa seekor, 3 ekor lembu. Ni menang judi juta-juta punya tuan-tuan, 3 ekor tak ada hal. Kan? Saya ikhlas. Mam, ngusi masjid, saya bagi untuk masjid 3 ekor. Alhamdulillah, kata Pak Imam. Rupanya duit judi. Adakah dia ikhlas? Adakah niat dia diterima Allah? Tidak. Jadi tuan-tuan, kita kena betul ni. Matlamat tidak menghalalkan amalan, tidak menghalalkan cara. Jadi memang niat kerana Allah, matlamat kita kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka amalan juga pun kena betul. Wasilah cara dia pun kena baik, kena benda ibadat, dan kena diredai, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan disebut yang terakhir, yang keempat. Yang keempat di situ, niat merupakan rukun pertama bagi setiap ibadah dan merupakan batas untuk membezakan antara amalan biasa, adat dengan ibadah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita hari-hari ini mula celik mata. Ni kan balik kita nak tidur kan. Yang membezakan kita ni amalan biasa, adat dengan ibadat. Apa beza dia? Niat. Kalau kita niat, kita nak tidur, sahaja aku tidur kerana Allah Ta'ala. Bismikallahumma ahya wa amun. Kita pun niat kerana Allah, kita tidur, kita baca doa. Kan? Maka ia jadi ibadat. Kan? Tapi kita apa tu nguap-nguap, kita pun pisat-pisat mata, kan? Gosok-gosok mata, lepas tu letak kepala, lelap. Dia hanyalah tidur adat. Adat, dia tidak jadi ibadat. Maka tidur tu tak ada pahala tuan-tuan. Tidur yang niat kerana Allah tu, ikhlas kerana Allah itu, dia jadi ibadat, dapat pahala tidur. Jadi walhal orang lain pun tidur, tapi tidak niat kerana Allah, tak ada pahala. Kita niat kerana Allah, tidur yang sama, maka niat kerana Allah itu mendapat pahala. Macam tu juga makan, macam tu juga minum, macam tu juga kita pakai pakaian. Kan? Kita pakai pakaian kerana Allah. Kita nak keluar rumah, pergi kedai kerana Allah. Apa-apa semua kerana Allah. Maka itu dikira ibadat, maka itu mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas tuan-tuan, berkenaan dengan niat dan ikhlas ini, yang dia terlalu besar. Yang ini kita faham, maka hidup kita jelas. Hidup urusan kita mudah. Kita tidak ada masalah, kita tidak ada percanggahan, kita tidak ada pertikaian. Sebab semuanya kita dah serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, jadi nampaknya cuma sedikit dalam kitab Nushatul Muttaqin ni ada sebut para ulama telah berkata sepakat bahawa niat mestilah ada pada setiap amalan supaya pelakunya mendapat pahala dan ganjaran atau amalan berkenaan. Tetapi mereka telah memperincikan pendapat mereka mengenai persoalan menjadikan niat itu suatu syarat bagi sahnya suatu amalan seperti mana berikut. Ini pendapat ulama tuan-tuan. Yang pertama, para ulama mazhab Syafi'i berkata sesungguhnya niat adalah suatu syarat dalam wasail seperti wudu dan dalam maqasid seperti solat sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i,
Apa-apa pun maka niat itu dia mesti jadi syarat paling utama. Sama ada kita kan nak sembahyang kena berwuduk, maka berwuduk pun kena niat. Sah niat wuduk, sah wuduk. Lepas wuduk baru boleh sembahyang. Niat sembahyang, maka kita sembahyang, barulah dia diterima sahnya sembahyang. Wuduk pun kena niat, solat pun kena niat. Tetapi di dalam para ulama mazhab Hanafi pula berkata sesungguhnya niat adalah satu syarat dalam maqasid sahaja, bukan di dalam wasail. Berbeza mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i niat ni dalam maqasid, wasail tak masuk. Jadi dalam mazhab Hanafi kalau ambil wuduk tu tak niat tak apalah. Dalam mazhab Hanafi wuduk tu tak niat tak apa, tapi sembahyang kena niat. Tapi kena ambil wuduk juga. Makna dalam mazhab Hanafi wuduk kena ambil. Tapi kalau tak niat tak apa. Kena ambil wuduk, tak niat tak apa. Tetapi sembahyang, kena sembahyang dan kena niat kerana Allah. Itu beza mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Tapi kita mazhab Syafi'i kita ambil kaul yang lebih kuat. Mazhab Syafi'i semuanya amalan itu balik pada yang kita belajar adalah dengan niat. Sama ada benda paling kecil sehinggalah benda yang paling besar. Bayangkan tuan-tuan, sebab itu kan Nabi sebut 7 jenis golongan yang dia mendapat naungan teduhan Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan teduhan melainkan naungan teduhan Allah Ta'ala di kiamat. Yang pertama sekali siapa? Al-Imamun Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang dia memerintah niat kerana Allah. Dialah yang paling pertama sekali mendapat naungan pertolongan teduhan Allah Ta'ala. Besar tuan-tuan. Kita ni duduk bawah ni kecil je. Sebab tu orang yang memimpin, jadi pemerintah, jadi menteri, jadi ketua, dia kena ikhlas. Dia kena niat dia memerintah, memimpin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itu tuan-tuan untuk malam ini hadis pertama. Sebelum kita tangguh, kita buka pada perbincangan dan soalan sekiranya ada. Ada tuan-tuan? Saya, silakan. Waalaikumsalam. Kemudian kita nak ambil sakwak duri kat jalan contoh dia, perlu kita kata sakwak duri kat jalan ni dia kena malam berlebihan kalau tak lah. Baik, soalan, kalau kita sembahyang memang kita kena niat kan? Kalau macam soalan, macam mana kalau kita jalan dekat tengah jalan, laluan tu ada duri, ada halangan, kita nak buang duri, kita nak buang kaca ke paku ke, perlu ke kita niat? Perlu ke kita niat? Kemudian macam contoh, macam kita minum juga, macam kita minum, kita makan kan, kena ke kita niat? Sahaja aku makan kerana Allah kan? Ada ke niat kerana Allah? Tak ada kan? Dah lapar kan? Basah je lah kan? Jadi itulah yang bila kita belajar tuan-tuan, sebenarnya niat ni dekat mana? Hati. Bila kita belajar, niat ni dekat hati, qasdu syai' muqarranan bil fi'li. Saya tegaskan tuan-tuan, saya jelaskan ni. Apa dia niat? Qasad di dalam hati dibuktikan, dilaksanakan dengan amalan. Sebab tu, kalau macam tadi kita nak buang paku, sebenarnya sebelum dia buang tu, sebelum dia alihkan duri tadi, dia dah niat ke belum? Saya tanya, dia dah niat ke belum? Dah. Jadi, ikhlaslah. Jadi ibadatlah, dapat pahala lah. Kalau dia tak niat, memang dia tak buang punya. Dia kata ni ada paku ni. Ni kan kalau aku tak alih ni kan dalam hati itu mesti berkata. Ingat tuan-tuan, benda niat kata-kata dalam hati. Kata-kata dalam hati. Kita buat tu memang kita benda lintas hati. Kita dah niat kerana ni kan kalau kita tak alih, orang bangga ni kan memang Islam ajar suruh kita alih. Kita pun alih. Dah terlintas dalam hati itu, kita nak buat benda baik kerana Allah, maka dia jadi niat. Dia tak perlu dengan percakapan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita ni, orang kita ni, kita
tak jaga hati kita. Betul tak? Hati kita lalai. Bila kita belajar ikhlas, jaga hati kita setiap waktu, setiap detik, setiap bermakna. Mula-mula sebelum apa-apa, hati jaga dulu. Kita ni kadang nak cakap, kita cakap je, kita tak fikir, tak jaga hati kita. Kita nak buat, kita buat saja, kita tak mula daripada hati. Lepas kita belajar ni, saya dan tuan-tuan, kita kena jaga hati kita mula-mula sekali. Mula-mula kalau kita apa, hati kita macam tu. Saya kata, kalau kita nak makan, mulakan dengan hati kita. Kan? Dah terlintas nak makan kerana Allah, dah cukup. Kan? Kita nak datang masjid, kan kita nak balik. Saja aku balik pada kuliah ni kerana Allah. Lintas dalam hati, kita tak perlu cakap pun. Ia termasuk dalam niat dan diterima, diredai di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, jangan kita tinggalkan hati kita. Kan kita orang banyak kan, hati kita ni kita buat tak tahu je kan. Lantaklah hati nak niat ke tak nak niat ke, nak kata ke tak nak kata. Sebab tu orang tua dia kata apa kan, hati kau ni sebenarnya macam mana, hati kau ni kata apa. Orang tua dia tak tanya lidah kita tuan-tuan. Kau cuba cakap dengan hati, dalam hati kau tu ada apa. Maknanya orang tua ni dulu dia tanya niat kita. Lubuk hati tu letaknya niat. Lubuk hati itulah yang sebenar. Bermakna yang luar ni bukan yang sebenar, bukan betul ni tuan-tuan. Kan? Jadi yang paling betul tu dalam hati, yang dekat lidah, yang dekat tangan, yang dekat mata lain, itu adalah kemudian, adalah selepas bermula daripada yang di dalam. Marilah sama-sama daripada yang kita belajar, daripada soalan tadi, kita besarkan hati kita. Kita jaga hati kita. Kita muliakan hati ni tuan-tuan. Bila kita belajar buat ikhlas ni, maknanya kalau tak ada hati, aku ni tak ada hati langsung nak makan. Dia cakap macam gitu. Tapi 3 pinggan dia faham. Kan? Tak ada hati nak makan. Jadi maknanya, kalau dah tak ada hati, apa? Maka hidup kita ni tak ada makna tuan-tuan. Islam meletakkan hati ini benda paling besar, benda paling utama. Di situlah letaknya ikhlas, niat kerana Allah. Agama lain tak ada tuan-tuan. Agama lain tak ada kira bab hati ni. Agama lain tak ada niat ikhlas ke, niat ke apa, tak ada. Yang ada hanyalah dalam agama. Maka betulkanlah kita, muliakanlah kita, besarkanlah kita. Apa yang dimuliakan, dibesarkan dan diletakkan, diutamakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang meletakkan umat Islam mercu kejayaan, menjulang dunia ini tuan-tuan, mendapat kejayaan adalah dengan ikhlas. Kita hari ni duduk dalam masjid, kita hari ni boleh ibadat, boleh jadi buat kuliah, semuanya adalah kerana keikhlasan orang-orang dahulu tuan-tuan. Orang dulu punya keikhlasan, hati-hati mereka kerana Allah Ta'ala, niat kerana Allah itulah nikmatnya kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga dapat meneruskan keikhlasan dan niat kerana Allah Ta'ala. Ada lain-lain tuan-tuan? Tak ada. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.